Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, surah Az-Zukhruf pada petang ini insya-Allah daripada ayat yang ke-51. Pasal begini ada sedikit terganggu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kashafna 'anhumul 'adzabi idza hum yankuthun. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubshirun. Dia itu ayat mengenai dalil nakli. Dalil nakli Allah nak ceritakan tentang masyarakat Yahudi yang memuja selain daripada Allah, supaya masyarakat Islam mengetahui bahawasanya setiap umat hampir sama sahaja setiap rasul, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini Nabi Allah Ibrahim, yang orang musyrik Mekah anggap dia di pihak yang benar pasal dia mengatakan boleh syirik, tapi ikut Nabi Allah Ibrahim. Allah nukilkan kisah Nabi Allah Ibrahim juga meneru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dalil Nabi Allah Musa, walaupun ada juga tamahan mengatakan boleh menyeru Nabi Allah Uzair, rupa-rupanya Nabi Musa juga cerita bab untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi Allah Musa datang tabligh Fir'aun menyeru untuk disembah hanya Allah, mentauhidkan Allah, maka golongan Fir'aun marah. Mereka marah, dan bila mereka marah, Fir'aun telah khawatir, takut-takut tabligh daripada Nabi Allah Musa diikuti oleh rakyatnya. Pasal bila Allah turunkan bencana, ada 9 bencana semua sekali, 8 bencana sebelum bencana terakhir untuk mematikan semua sekali rakyat Mesir. Fir'aun khawatir, takut-takut rakyat dia tergoda dengan tabligh Nabi Allah Musa, maka Fir'aun bangun memberitahu kepada umat-umatnya. Apa dia umat dia? Wa nada Fir'aunu fi qaumihi. Fir'aun menyeru umatnya, wahai kaumku, kamu tak kenal aku ke? Aku hebat, aku kuat, aku ada kerajaan Mesir yang besar, aku ada sungai. Setengah riwayat mengatakan sungai itu dia buat sendiri, mengubah aliran sungai, mengikut kehendak dia. Hebatnya Fir'aun ni. Setengah tafsir mengatakan dia boleh ubah arah aliran sungai. Itu tafsir yang pertama. Ada juga tafsir yang lain, sungai mengalir biasa, dia hamba-hamba dia yang buat sungai tersebut di bawah istana dia. Kamu tak tahu kekuatnya aku, hebatnya aku, kenapa kamu tak nak ikut aku? Kenapa kamu tak nak minta masalah kamu kepada aku? Aku boleh selesai masalah kamu. Itu kata dia. Tapi Nabi Musa kata, seru Allah sahaja. Afala tubshirun, tidak kamu lihat kehebatan dan kekuatan aku, wahai kaumku? Tafsir pertama dia. Lepas tu di samping dia kata kuat diri dia supaya orang kagum dengan dia, dalam masa yang sama dia hina Nabi Allah, dia hina Nabi Allah Musa. Am ana khairum min haza, adakah aku lebih baik daripada orang ini? Min haza ini orang. Dia nak hina, tak sebut Nabi Allah Musa, pasal dia kata memandang hina ke Nabi Allah Musa. Min haza ini ialah rujuk kepada Nabi Allah Musa. Adakah aku lebih baik ataupun dia lebih baik? Dia ni tak ada apa, hina saja ni.
allazi huwa muhit, dia sungguh hina dina. Kerajaan pun tak ada, rakyat pun tak ada, pengikut pun dia lemah, dia datang seorang-seorang dia saja dengan 2-3 orang dia saja. Pertama. Yang kedua, wala yakadu yubid, dia ini sebenarnya nak bercakap apa pun tak jelas. Hampir-hampir tak jelas perkataan dia. Tafsir mengatakan dia mula attack personal Nabi Allah Musa dengan mengatakan dia ni seorang-seorang dia aja, tak ada pengikut pun, mari nak jumpa kita, hina sangat dia ni, bukannya raja besar pun. Yang kedua, dia ini kata-kata dia pun dia kena ulang tak jelas. Pasal Nabi Allah Musa ini ada satu penyakit kan, dia punya tak jelas perkataan dia, dia ada kegagapan sikit. Tapi jangan kata dia sifat buruk, dia sikit saja. Kalau Nabi tidak ada sifat buruk yang jelas nyata lah. Cuma Allah buat macam itu nak pengujian dia. Dia ni perkataan dia pun tak berapa jelas apa maksud dia, kena ulang-ulang. Kamu nak percaya dengan dia ke? Itu maksudnya. Yang saya semalam yang rasa tak berjelas. Itulah rupa-rupanya Allah nak hina Nabi Allah Musa, iaitu Fir'aun nak hina Nabi Allah Musa, dia mula attack, takut-takut rakyat dia terpengaruh. Dia kata kalau dia ini betul-betul orang hebat yang kamu nak ikut dia, mesti dia ada kerajaan, dan bila kerajaan mesti ada pakaian-pakaian kerajaan. Falaula ulqiya alaihi aswiratun, mesti dia ada gelang-gelang min zahabin, daripada emas, barulah dia ada kerajaan. Zaman dahulu nak jadi raja itu dia mesti ada gelang-gelang emas, rantai-rantai, itulah pakaian raja-raja. Sebab itu kita di syurga nanti kita ada pakaian-pakaian raja, pasal kita raja, ada gelang, ada berbagai-bagai pakaian kita. Itulah mak raja sebenarnya. Lepas tu yang kedua, kalau dia pula klaim dia rasul, auja am'ahul malaikah, mesti ada malaikat-malaikat yang menemani dia, muqtarinin, barulah malaikat tu akan jelaskan dia kebenaran wakil Allah. Dua-dua ni tak ada dia ni. Malaikat pun tak ada, gelang-gelang emas pun tak ada, dia ni orang biasa, orang hina. Aku jauh lebih hebat daripada wahai kaumku. Maka itulah ucapan-ucapan Fir'aun menyebabkan kaum dia percaya dengan nak jadi raja ni mesti orang kuat, nak jadi ketua ni mesti orang kuat, mesti orang kaya. Maka fastakhaffafu qaumahu, maka diperbodohkan rakyat dia oleh Fir'aun. Fastakhaffa qaumahu, diperbodohkan, ditipu rakyatnya oleh dengan kata-kata Fir'aun tadi. Maka rakyat fa'ata'uhu, maka rakyat pun taat dengan dia, ikut dia saja. Itulah dia punya kebodohan dia. Maka di atas sifat kebodohan, sifat hanya mengikut. Dia tak ada dalil bukti tapi rakyat ikut. Apa ibrah sini? Ibrah sini kita nak belajar berguru atau belajar agama ini mesti ada dalil dan bukti. Tidak ada dipanggil taklid buta. Dahlah guru tu tak ada dalil bukti, anak murid ikut je. Kalau ini dipanggil ta'lim buta, sama-sama terjunam ke alam neraka. Nak belajar kena mesti ada dalil dan bukti untuk amalan kita, akidah kita mesti ada dalil. Jangan sangkut dengan guru saja, maka guru akan bawa anak murid dia ke neraka jahanam. Semoga Allah jauhi kita semua. Maka innahum kanu qauman fasiqin. Sungguhnya pasal dia hanya ikut orang yang tak dalil bukti ni, ikut kata-kata syak wasangka saja, maka kaum itu menjadi kaum yang fasiqin. Ikut tafsir Jalalain, fasiqin di sini ialah orang syirik pada Allah Subhanahu wa taala, kerana beramalan tidak berdasarkan dalil dan bukti. Maka bila dia buat taklid buta dengan Fir'aun, percaya Fir'aun boleh menyelesaikan masalah dia, bukannya Allah, bukannya ahli tauhid, maka falamma asafuna, dia telah menyebabkan kemurkaan Allah kerana mensyirikkan Allah. Falamma asafuna nan taqamna minhum, maka Allah balas kejahatan mereka ini, fa'aghraqnahum ajma'in, dengan menenggelam dia ke dalam laut semua sekali, musnah, mati ke semua sekali penduduk Mesir. Lelaki lah, yang perempuan dengan kanak-kanak masih ada di Mesir. Dalam ayat-ayat yang lain, ketika itu Fir'aun perintahkan semua orang lelaki di negeri Mesir ini keluar. Sesiapa yang tak keluar, Fir'aun zalim, dia akan salib. Dia paku tangan kanan, tangan kiri, letak di kayu, dibiarkan mati kekeringan. Itulah zalimnya Fir'aun. Masa rakyat takut,
dan taksub dengan Firaun, maka dia keluar semua sekali. Ini tanda Allah nak hukum. Allah nak hukum semua sekali orang Mesir yang taklid buta dengan Firaun, maka Allah masukkan minat semua nak keluar kejar Nabi Allah Musa. Maka tinggallah kanak-kanak dan wanita-wanita yang dalam ayat yang lain Allah anugerahkan semua kekayaan ini kepada orang yang beriman dengan Nabi Allah Musa. Kemudian Allah akan anugerahkan semua kekayaan negeri Mesir kepada orang yang beriman, iaitu pengikut-pengikut Nabi Allah Musa. Maka habis itu faja'alnahum salafan, maka itulah kami jadikan cerita ini untuk sebagai wa mathalan lil akhirin, untuk umat-umat kemudian. Kita semua baca kisah ini, maka zahirlah bahawa tidak boleh menyeru kepada selain daripada Allah. Dah dua cerita dah, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim pun untuk mentauhidkan Allah, Nabi Allah Musa pun menyeru untuk mentauhidkan Allah, tidak boleh seru kepada selain daripada Allah. Habis dua kisah. Kisah yang ketiga, walamma duriba banu Maryam mathala, maka ketika dijadikan Nabi Isa iaitu putera Maryam sebagai contoh. Contoh apa? Contoh untuk mentauhidkan Allah. Maka Allah nukilkan cerita Nabi Allah Isa iaitu putera Maryam untuk bagi masalah, misal, contoh bagaimana untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya semua manusia tahu Nabi Isa juga berjuang tabligh untuk mengesakan Allah. Tetapi masyarakat umat dia yang salah faham, dia pergi seru Nabi Isa, itu cerita dia. Maka bila jadikan sebagai contoh, idza qaumuka, tiba-tiba kaumnya minhu yasiddur, bertepuk seronok sangat. Pasal apa? Pasal contoh tersebut bagi pihak orang tak mengaji menguntungkan dia. Cerita Nabi Isa sebagai contoh untuk mentauhidkan Allah, kena kononnya bagi pandangan orang musyrikin Mekah, terkena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kenapa? Pasal ayat yang saya baca semalam, ayat 98 surah Al-Anbiya itu, ayat tu iaitu mengatakan pengikut yang menyembah pengikut yang menyeru kepada selain pada Allah, yang dia menyeru kepada Nabi Allah Isa, kedua-dua mereka akan dihumbankan ke neraka Jahanam. Dia fikir ayat ini maka terkena dengan Nabi Isa pun terkena juga. Nabi Isa pun dia kata sama-sama masuk neraka lah. Pasal pengikut dia sembah dia. Pasal pengikut dia sembah dia, maka kedua-dua mereka akan dihumbankan ke neraka Jahanam. Ayat tersebut dia tak faham ayat tersebut. Itu yang pertama. Isu yang kedua, dia dapat cerita daripada orang Nasara. Dia mengatakan, pasal dia pun samar juga, dia mengatakan kita juga bila mati tu kita juga sembah Nabi Allah, anak Tuhan Nabi Allah Isa tersebut. Jadi orang Arab jahiliah ni dia tak ada dalil dan bukti. Dia mengatakan setakat tu je. Dia baca salah ayat Al-Quran tadi. Ayat Al-Quran tadi kata, sesiapa yang menyembah selain daripada Allah, maka kedua-dua mereka tersebut akan masuk neraka Jahanam. Siapa yang suruh mereka sembah Nabi Isa? Yang suruh sembah Nabi Isa ialah syaitan-syaitan yang membisikkan kepada orang musyrik Mekah ataupun orang Nasara untuk sembah anak Tuhan. Jadi yang kedua-dua maksud neraka Jahanam itu ialah orang yang menyembah dan orang yang disembah ialah syaitan. Pasal syaitan yang menyembah syaitan, sebenarnya syaitan tipu dia dengan mengatakan macam itu. Tetapi Nabi Isa ataupun wali-wali yang lain tak pernah pun menyuruh orang sembah dia. Hanya bertepuk sebelah tangan saja. Itu maksudnya. Maka di sini maka mereka bertepuk tangan gembiranya kerana seolah-olah mereka memuja malaikat. Mereka memuja malaikat. Mana baik antara malaikat dengan orang Nasara memuja Nabi Isa? Sama aja dia kata. Itu persoalan mereka bertepuk tangan, mereka tak faham. Maka dia pun tanya lagi ayat ni. Wa qalu a'alihatuna khairun am huwa, yang mana lebih baik, kami menyembah ilah malaikat
Mereka menyembah Nabi Isa. Yang mana baik? Dua-dua mereka masuk neraka jahanam. Mana lebih baik? Itu kata dia. Ma darabuhu laka illa, tapi Allah kata ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak ada apa wahai Muhammad, mereka hanya berprasangka. Sifat mereka suka mengemukakan perbanding kepada kamu tu bukan apa, nak membantah semata-mata. Mereka tak ada dalil bukti pun yang mengatakan Nabi Isa suruh sembah dia, malaikat suruh sembah dia, tetapi mereka hanya mendengar bisikan-bisikan syaitan kerana mereka tak nak belajar betul-betul kitab Taurat, kitab Injil. Dan orang Arab pula betul-betul tak nak belajar kitab Al-Quran. Dua-dua sama saja mendengar syaitan. Maka syaitanlah ilahnya. Mereka dan syaitan sebenarnya yang dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Balhum qaumun khasimun. Mereka lah sebenarnya kaum yang suka mengemukakan bantahan walaupun tidak ada dalil bukti, dia bantah saja kerja dia. Kita pun ibrah kita, kalau kita mengaji tak ada dalil bukti, kita suka membantah apa-apa amalan orang lain. Mereka mengatakan mereka yang benar pasal ajaran tok nenek mereka yang benar. Itu ibrah dia. Maka Allah ceritalah kisah sebenarnya yang mereka salah sangka dalil dan bukti tadi. Ini dalil bukti dia yang mereka kena tengok. In huwa illa abdun an'amna. Sesungguhnya Nabi Isa itu, dia itu ialah hanya seorang hamba. In huwa, dia illa tidak ada anak Tuhan, tidak apa, tapi abdun, hambaku dia tu. An'amna, dan aku bagi nikmat pada dia untuk dapat kelebihan luar biasa, lahir kelebihan luar biasa pasal untuk melahirkan kudrat aku. Allah kata, aku saja lantik Nabi Allah Isa luar biasa aku pasal apa? Nak tunjuk aku kuat. Tapi mereka salah faham, mereka pergi ikut dia. Pasal bisikan syaitan. Alaihi wa ja'alnahu mathalan. Aku jadikan dia permisalan. Pasal apa? Pasal untuk tunjukkan kekuatan aku supaya mereka menyembah aku, bukan menyembah makhluk ciptaan aku. Tetapi hasil daripada bisikan syaitan, mereka menyembah, bergantung harap kepada makhluk ciptaan aku. Itu kesilapan dia. Mana? Li Bani Israel. Satu contoh untuk kau bagi Nabi Bani Israel. Maka walau nasya'u la ja'alna minkum malaikah. Dan kalaulah aku kehendaki kami berkuasa melahirkan daripada dunia ini malaikat daripada kamu ini, kamu ganti kamu dengan malaikat. Pasal apa ayat ni? Ayat ini orang Arab jahiliyah ini, pasal dia kata, kalau kamu nak lantik Nabi, kenapa kamu lantik di kalangan manusia? Manusia mana ada kelebihan? Nak Muhammad mana ada kekuatan, dia pun manusia biasa saja. Kalau kamu nak suruh jadi Nabi ini, kamu lantiklah malaikat-malaikat boleh ada kekuatan luar biasa, boleh terbang. Dia ada cerita daripada mana-mana tok dalil tok nenek mereka, cerita-cerita macam itu. Tapi Allah jawab, Allah kata, boleh, aku boleh musnahkan kamu semua manusia, aku boleh ganti dengan malaikat. Tapi malaikat pun, Nabi pun malaikat juga. Bila Nabi malaikat, kamu dah tak ada. Pasal bila ada malaikat, ayat yang sebelum ini, kamu pun tak faham ayat-ayat aku. Kau minta orang lain terjemahkan kata-kata malaikat pula, sama saja. Pasal kamu nak bantah saja. Maka walau nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufu. Sama cerita dia. Kamu nak saja, bila aku bagi pun berlakulah sebegini. Kamu tetap tak puas hati wahai penduduk Arab, kamu tetap tolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa innahu la'ilmul lisa'ah. Sesungguhnya kami menjadikan hikmah, menjadikan Nabi Allah Isa ini, iaitu kami buat macam itu, tanda-tanda percaya dengan hari akhirat. Pasal orang Arab ni tak percaya dengan hari akhirat. Tak percaya dengan hari akhirat, maka kami buat macam itu untuk Nabi Allah Isa. Maka kami naikkan kelamik Nabi Allah Isa, dan Nabi Allah Isa akan turun kembali di akhir zaman. Itu bukti-bukti dekat sangat dengan kiamat. Fala tamtaruna biha wattabi'uni. Maka memandang, jangan ragu-ragulah tentang hari kiamat, dan turutlah petunjukku. Wattabi'un, tunjuklah petunjukku. Pasal apa? Pasal hari kiamat pasti ada. Yang kami beriman dengan hari akhirat, kemunculan semula Nabi Allah Isa nanti. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang benar, jalan yang mengikuti kitab Injil untuk orang Nasara,
dan untuk penduduk musyrikin Mekah ikut haza siratul mustaqim, ditujukan kepada kitab Al-Quran, kerana kitab Al-Quran ada perkara-perkara tauhid. Bila menyeru hanya Allah, tidak menyeru kepada selain Allah, tidak menyeru malaikat, tidak menyeru berhala semua sekali, itulah jalan yang lurus yang ada dalam Al-Quran. Tetapi memandangkan kamu tak nak mengaji Quran, tak nak terima Al-Quran, maka aku akan hukum kamu dengan letak syaitan pada kamu. Wala yasudunnakumus syaitanu, sesungguhnya syaitan itulah yang aku letak bersama kamu, itulah yang menghalang kamu daripada nak belajar Al-Quran, nak terima Al-Quran. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dengarlah wahai manusia, syaitan itu musuh-musuh yang nyata, tetapi kamu saja tergoda dengan dia pasal dia pandai berbisik-bisik dengan kamu untuk kamu menangguh-nangguhkan, kamu melengah-lengahkan, kamu tak nak belajar. Yang mustahil lagi, kamu leka dengan kesibukan dunia. Sebab itu kamu tak nak belajar kitab Al-Quran aku, kamu ikut syaitan. Dah tahu dah syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Lepas tu ayat 63 itu rujuk asal baliklah. Cerita dalil bukti kedatangan Nabi Isa untuk mengajar kitab Injil. Dalam kitab Injil ini, kalau belajar kitab dia, baru bisikan-bisikan tak berjaya. Walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah waliubayyina lakum ba'dal ladzi takhlifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Maka dan ketika Nabi Isa datang, dia Nabi lantiknya Nabi, dia datang bawa kitab dia, membawa bil bayyinat, ke bukti. Kitab Injil dia, dalam kitab Injil itu ada ceritakan perkara-perkara untuk mengesahkan Allah, dan ada dalil dan bukti semua sekali di bawah kitab tersebut. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan bawa hikmah, ajaran-ajaran Tuhan. Dalam kitab Injil ada hukum-hukum hakam, ada peraturan-peraturan, ada persoalan-persoalan akidah, dan yang paling penting kitab Injil pun ialah mengesahkan Allah. Tidak boleh memohon kepada selain daripada Allah. Untuk apa? Untuk menerangkan kepada kamu sebahagian daripada perkara-perkara agama yang kamu perselisihkan. Setengah kamu kata boleh puja Nabi Isa, tapi dalam kitab itu jelas tak boleh puja, tapi kamu perselisih. Jadi kalau baca kitab, baru jelas tak boleh perselisihkan Nabi Isa. Mesti hamba Tuhan nak ada hajat, ada masalah, rujuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fattaqullah, takut dengan Allah lah. Takut, taat dengan dia, jaga hukum dia sebagaimana dalam ayat-ayat Injil tersebut. Orang Arab pula dalam kitab Quran, bacalah kitab Quran, takut dengan Allah dengan rujuk pada Al-Quran. Wa ati'un, dan taat dengan aku. Bila kau baca, dengar kata-kata aku, hebatnya aku saja yang esa, maka taatlah dengan aku. Habis ya. Maka intisari dalam surat tersebut ialah innallaha huwa rabbi, sungguhnya Allah ialah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kamu juga, maka fa'budu, maka sembahlah dia, esalah dia. Nak perlu syafaat, mintalah dengan dia, jangan minta dengan selain daripada Allah. Hadza siratul mustaqim, inilah saja jalan yang lurus. Kita berdoa semalam, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, wahai Allah, pimpinlah aku terus ke jalan kamu, jalan syurga kamu. Itu kita minta hari-hari berdoa dah. Hari-hari berdoa dalam Fatihah tersebut. Walau bagaimanapun, bila sampai ayat-ayat Allah macam ini, dah manusia, pengaruh syaitan akan halang supaya dia akan membisik pada manusia. Kesan daripada bisikan syaitan, fakhtalafal ahzabu min bainihim, kemudian golongan-golongan itu akan berselisih sama sendiri. Pasal apa? Setengah itu ambil faham yang salah tentang kitab Al-Quran, separuh itu betul-betul nak belajar Al-Quran, tapi sebahagian besar akan tolak mengesahkan Allah sebagaimana dalam kitab Al-Quran, kerana berjaya ditipu oleh syaitan. Maka sesiapa yang berjaya ditipu oleh syaitan, kesan daripada dia tidak mentauhidkan Allah, kerana tak memahami ayat-ayat Allah, suruhan Allah, maka fawailul lilladzi, maka celakalah orang yang zalamu, orang yang zalim, yakni orang yang mengambil menyeru juga kepada selain Allah, memohon syafaat juga kepada selain Allah. Ikut tafsir Jalalain, zalamu di sini ialah orang yang mensyirikkan Allah dalam ibadah dan dalam memohon syafaat. Untuk golongan ini, min
Lillah fawailu, celakalah golongan yang menzalimi ini min azab, dengan azab yaumin alim, azab aku yang amat keras, iaitu neraka kekal, dan makin hari makin panas, makin hari makin panas, duduk dalam tu selama-lamanya. Kesan daripada tidak nak ikut ayat-ayat aku. Maka habis itu maka ayat yang ke-66, hal yang zuruna illa sa'ah, mereka yang menentang Nabi Muhammad ini ialah dia tidak percaya dengan adanya hari akhirat, pasal mereka rasa suka dengan dunia, seronok dengan dunia, mereka tak percaya dengan hari akhirat. Maka sebenarnya Allah ancam, Allah menegur golongan-golongan ini dengan ancaman takhwif ukhrawi, bahawasanya wahai masyarakat Mekah ataupun semua orang Islam, takutlah hari pembalasan. Hal yang zuruna illa sa'ah, tidak ada apa lagi yang mereka tunggu ialah saat kiamat yang akan datang. Takutlah dengan hari kiamat, pasal hari kamu akan berjumpa dengan amalan-amalan kamu. Dekat sangat dah hari-hari tersebut. Pasal mana? Dia akan datang dengan mengejut. Illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan, dia akan datang dengan cara mengejut. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka lalai leka dalam keadaan dunia. Di sini hari kiamat. Ikut tafsir lain, kita ini bukan hari kiamat, kita lambat lagi kan. Hari kiamat kita ialah hari kematian kita. Bermulanya mati, maka bermulalah akhirat, bermulalah kiamat. Mati saja kita, bermula hari akhirat lah. Kita akan menyesal ketika itu. Pasal Allah akan matikan orang yang jauh dengan Al-Quran, orang yang tak berminat dengan mengaji Quran, leka dengan dunia. Secara tiba-tiba saja Allah matikan. Mati tak sempat belajar Al-Quran, tak sempat khatam 30 juzuk, tak sempat khatam 114 surah. Pasal apa? Pasal Allah buat macam itu. Dia leka dengan dunia, leka dengan baca perkara-perkara lain. Wahum la yash'urun, mereka leka dengan perkara-perkara dunia hingga tak sempat habis baca Al-Quran, memahami Al-Quran. Maka perkara-perkara tauhid mereka tak tahu, mereka samar antara tauhid dan syirik dan juga bid'ah dengan sunnah, dia keliru, maka dia mati tak sempat bertaubat. Maka ketika itu mereka akan pergi ke alam akhirat dengan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah cerita ayat-ayat ancaman dia untuk kita beramal ni, takut dengan ayat ni. Al-akhillau, pada hari itu sahabat-sahabat. Al-ikhlau, pada ketika itu, ketika di hari akhirat, sahabat-sahabat baik masa dunia ni, yauma idzin, pada hari itu, ba'duhum li ba'din adu, pada hari itu menjadi musuh antara sahabat-sahabat ni. Atas dunia bersahabat, nak pergi tengok wayang sekali, nak pergi tengok bola sekali, main sukan sekali dah. Baik sahabat ni. Tapi mati saja, dibangkit akhirat saja, mereka akan jadi bermusuh di antara satu lain. Begitu juga dengan kita, dengan sahabat-sahabat kita akan menjadi bermusuh di antara satu lain, kecuali orang-orang sama mati dalam tauhid yang keimanan penuh, itu akan menjadi kawan rapat. Tapi kalau bukan satu fikrah, maka akan menjadi musuh pada hari tersebut antara satu dengan lain. Kecuali illal muttaqin, kecuali orang-orang ahli tauhid, orang yang mengamalkan sunnah. Dua perkara ini saja orang yang tidak menjadi musuh. Selain daripada orang yang mengaji Quran sunnah, yakni mengaji Quran, mengaji hadis-hadis yang sahih, beramal dengan perkara-perkara ini, orang ini saja yang tidak menjadi musuh pada hari akhirat nanti. Orang yang beriman dan amal soleh, iman tak buat syirik, soleh amal sunnah yang Nabi ajarkan. Maka kita perlu berusaha bermati-matian, walaupun kecil sunnah Nabi kita kena ikut. Pasal bila kita ikut perkara itulah baru kita akan menjadi sahabat yang ikrab di akhirat nanti. Dan kita ada peluang di antara kawan-kawan kita yang ikrab ini. Mungkin salah seorang itu adalah dia buat dosa sikit-sikit dah, nakal dosa, maka sementara dia masuk syurga itu Allah hukum dia masuk neraka sekejap. Masuk sekejap tu Allah bila-bila. Tapi dengan sebab kita berkawan rapat satu firqah ini, di antara kita ini boleh tolong kita untuk keluarkan daripada
neraka jahanam. Mungkin SU ke, tolong tengok kita ni neraka jahanam. SU kata, manalah tak nampak dulu hari-hari duduk tadabbur Quran di EQS. Ada 20 orang, 15 orang, hari-hari ada, tiba-tiba tak ada seorang ini. Tanya Allah. Allah kata, ada SU, bagaimana tu lah, dia kata tak? Ada dia, cuba pergi selamat dia dalam neraka jahanam. Maka SU boleh. InsyaAllah kalau dia masuk neraka, masuk syurga ketika itu, dia boleh menyelesaikan masalah kawan-kawan dia yang satu firqah yang ahli tauhid duduk neraka jahanam sementara masukkan dalam syurga. Semoga Allah tolonglah sama-sama kita. Kalau takdirkan salah seorang kita, insya-Allah kita akan cuba tolong dia di nanti di alam akhirat insya-Allah. Maka ketika ni, maka ya ibadi, maka untuk orang-orang yang macam orang ahli tauhid, mati dalam tauhid, mati dalam amalan-amalan sunnah, bertungku lumu di dunia ini, berpenatlah dunia untuk pergi menemui Allah maka ya ibadi, wahai hamba, Allah perintah malaikat untuk Allah berfirman pada malaikat supaya malaikat bagi tahu ya ibadi la khaufun alaikumul yaum, wahai hambaku, pada hari ini la khaufun alaikum, kamu tak takut lagi pada hari ini, wala antum, dan kamu juga tahzan, tak duka cita lagi. Tengok bila ahli tauhid kita mengamalkan sunnah, insya-Allah nak mati tu, di saat-saat nak mati pun malaikat dah kata dah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, jangan kamu duka cita nak tinggal dunia yang kamu rasa bangga kerja, jangan risaulah. Pasal apa? Akhirat jauh lebih gembira. Jangan kamu takutlah nak pergi akhirat. Pasal apa? Pasal kami semua menjadi kawan-kawan setia kamu. Jadi apa nak risau lagi? Bila kita mengamalkan perkara ini, duduk menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul Quran, mengamalkan sunnah, maka yakinlah Allah akan pasti, pasal malaikat akan menjadi teman kita. Malaikat akan diperintahkan Allah untuk ucap umpama seperti wala khaufun alaihim wala hum yahzanun dalam ayat-ayat yang lain. Ayat yang lain dalam kisah Nabi Allah Adam pun ada ukit macam ni. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah pesan dah, wahai Adam, kalau kamu tunggu dunia, tunggu kitab hidayah aku, kalau kamu pegang kitab, yakni baca, beramal, faham, menyebarkan, pasti kamu datang menemui aku dengan tanpa rasa takut dan duka cita. Dia pesan kepada kita, tapi syaitan panjangkan angan-angan kita dengan melekakan kita. Untuk kita dulu dah pesan perkara itu, tapi kita dibisikkan, dipandang jauh lagi oleh syaitan. Ayat mana dah? 69. Alladzina amanu, mereka siapa dia? Siapa dia yang Allah pesan dengan dia jangan takut, jangan duka cita ni, nak mati, nak pergi alam akhirat ini. Walaupun harta banyak dulu, jangan takut, jangan sayang dengan dunia ini. Alladzina amanu, mereka lah orang-orang yang beriman, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Semua ayat-ayat kami dia dengar kata-kata kami. Dia dengar kata-kata kami, dia takut dengan kami. Apa yang kami suruh dia segerakan, apa yang kami larang dia segera tinggalkan. Apa yang kami suruh minta dengan aku, dia berdoa dengan aku setiap masa. Dia beriman dengan ayat-ayat kami. Lepas tu wa kanu muslimin, dan menyerahkan seluruh, patuh dengan aku, mengikut segala amalan-amalan aku yang aku bagi tahu Nabi suruh amalkan. Dia ikut 100% amalan-amalan Nabi aku. Maknanya amal soleh, beriman dan amal soleh, dan 100% kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pilih kita termasuk golongan alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dituntut sangat dengan semua 30 juzuk, pasal takut-takut tak menjadi muslimin ini. Muslimin ini 100% pegang, sikit pun tak boleh, satu pun tak boleh tolak. Cuma kita khawatir, takut satu kita tak dengar. Bila satu kita tak dengar, kita beramal, kita berakidah, yang satu yang tak betul tu. Yang lain 99.999 kita ikut. 0.0009 kita tak ikut. Itu yang menyebabkan terikat tak 100%. Lepas tu kita berdoa, wahai Allah, aku belum habis lagi 30 juzuk, tolonglah aku ya Allah. Takut-takut aku beramal ini tak sama, ni maaflah ya Allah, pasal aku belum habis. Kita kena berdoa, menaruh harapan dengan Allah supaya bagi peluang kita untuk habis. Kalau tak habis juga pun, kita minta maaf siap-siap. Apa yang ke depan, pasal kita sedang belajar. Bila sedang kita mati, kita memohon dengan Allah supaya Allah memberi kemaafan kepada kita. Takut-takut beramal dengan yang kita tahu,
tapi kita mati awal dalam belajar, insya-Allah Allah akan ampunkan kita atas kesilapan kita tersebut. Jadi untuk awak ada dua perkara ini, udkhulul jannata, maka sebagai balasan masuklah dalam kebun-kebun syurga aku. Antum, kamu semua, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kamu, kalau pasangan kamu juga ahli tauhid. Tengok tafsir mengatakan kalau pasangan kamu satu firqah dengan kamu, tak buat bid'ah, tak buat khurafat, tak buat syirik, boleh masuk. Tapi kalau mereka sama dengan isteri Nabi Lut, kalau mereka sama dengan isteri Nabi Nuh, walaupun isteri Nabi duduk beratus-ratus beribu-ribu bertahun dengan Nabi Nuh, tetap syirik pada Allah, tetap masuk neraka jahanam. Jangan batu kita kena usaha jugalah. Usaha juga biar isteri kita redha dengan kita datang belajar ilmu, redha itu. Tapi kalau isteri pun tak redha, problem hati kita, takut-takut ada benda yang sangkut dalam hati dia, dia tak berjaya masuk dalam syurga bersama-sama sebagai wa azwajukum tuhbaru, dengan penuh kegembiraan dan kesenangan yang tak tertinggal lah, dengan menikmati sepenuh-penuh kegembiraan dan kesenangan. Maka Allah pun ceritalah khabar gembira syurga. Kita tengok ni, untuk menggembirakan kita sebelum buka puasa. Allah bagi ayat gembira tadi, ayat gembira supaya kita bersemangat. 10 hari terakhir ni kita semangat untuk bertukuh lumus, menyikat kain baju untuk memenuhi tuntutan Allah. Pasal khabar gembira ini kita perlu nak ambil. Kita nak ambil khabar gembira yang Allah nak bagi tadi. Kenapa berkira sangat? Dah 50 tahun dah kita nakal, kita tak pedulikan Allah. Apa salahnya 10 hari terakhir ini kita tak berazam untuk kembali dengan Allah. Bela untuk 10 hari, usahalah untuk 10 hari terakhir ini. Nah, kenapa khabar gembira yang Allah bagi tahu kita ni? Yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwabin. Dalam syurga mereka, untuk makanan mereka diidap pada mereka pinggan-pinggan besar, talam-talam. Pasal badan kita sahih besar ke sana, talam-talam yang besar, talam-talam pinggan-pinggan besar min zahabin, daripada emas. Tak main dah pinggan akopa ke akorok, tak ada main dah. Pinggan-pinggan plastik jauh sekali lah. Sana pinggan kita pun daripada emas. Wa akwabin, dan gelas-gelas. Gelas-gelas pun daripada gelas orang kaya ni. Macam mana gelas orang kaya sekarang ni? Gelas raja-raja makan dah. Dia kecil besar atas tu. Tinggi tu. Itulah akwabin ni macam piala. Tinggi-tinggi semua dia, bentuk dia. Itu untuk kita. Untuk penghuni-penghuni syurga. Dan ini di-serve beribu-ribu, beratus-ratus, tak tahu berapa jumlah tu, khodam-khodam kita yang setiap saat bawa pinggan-pinggan, gelang-gelang untuk menyuap kita, untuk bagi makan. Pasal apa? Untuk meraihkan hebatnya raja dalam syurga ini. Maka dia berebut-rebut nak suap kita, nak serve kita. Tengok kalau dunia ni tak ada orang serve kita, yang kecil hati lah nak makan buka puasa sendiri, yang kecil hati, tak ada orang senduk pun. Pasal sana ada tukang yang serve kita dengan pinggan-pinggan mangkuk gelas daripada emas semua sekali. Itu bak makan minum. Dah. Lepas tu wa fiha mastahi. Dah. Dan segala yang diingini al-anfus, oleh nafsu. Sekarang ada nafsu kita yang tak terkabul. Dah. Ada banyak sekali. Semua kita nak. Nah, contoh kita nak apa? Apa benda saya kita nak? Nak jet ke? Nak kereta Jaguar macam Tok Pade ke? Tapi kita tak mampu. Tok Pade mampu lah beli Jaguar, beli Daimler dah. Tak mampu. Nafsu kita nak. Tapi di syurga nanti Allah akan bagi. Jangan risau. Jangan risau. Maka Allah akan bagi apa-apa yang terlintas oleh nafsu kita. Nafsu nak apa? Allah bagi. Tengok betapa. Semoga Allah pilih kita. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita dan kawan-kawan kita dapat semua dari ahli syurga. Semua keinginan kita yang terlintas dengan nafsu kita dibagi ketika itu. Di sekarang ni kita diperintah untuk tahan nafsu kita. Sana Allah bagi. Lepas tu wa talazzul ayunun, dan apa yang pernah lihat oleh mata ni. Mata lihat apa-apa, Allah bagi juga ketika itu. Apa mata kita lihat dunia? Mata lihat saja, Allah bagi. Nak saja. Pasal apa? Nak mengembirakan. Pasal apa? Pasal masa dunia ini dah penat dah kita beramal.
Nah, katalah kita 10 hari terakhir ini duduk kat surau, dah, walaupun bukan masjid untuk bertikaf, duduk beramal, baca Quran, berdoa, solat tahajud, dah duduk beramal sepanjang tempoh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Penat tu orang tidur kat rumah dia rehat. Hasil daripada penat kita di akhirat, Allah tak sanggup lagi kita lihat penat kita berjaga malam di bulan Ramadan ini. Sekarang kita penat. Sabarlah. Allah kata, sabarlah. Pasal bila aku tarik kamu pergi menemui aku tak sanggup lagi melihat. Walaupun kamu sesaat mengantuk, walaupun kamu sesaat lenguh pada badan kamu, pasal mengerjakan amalan untuk aku di sana, sesaat pun aku tak izinkan kamu rasa gundah gulana, sedih, hati rasa tak gembira di sana. Segembira-gembiranya aku nak pegang, pasal kamu dah berpenat lelah masa di dunia ini. Wahai hamba, apa-apa yang kamu nak, nafsu kamu nak, aku bagikan, pelitas aku bagikan. Fiha khalidu, dan kekal selama-lamanya. Watilkal jannatul lati, dan dikata kepada mereka, allati uristumuha, inilah waris si kamu wahai hamba, waris. Syurga ini rupa-rupanya memang Allah dah waris dah syurga ini kepada kita. Pasal atuk kita Nabi Adam pun dah ahli syurga dah diwaris kepada kita syurga ini. Tapi syarat. Nah, ada syarat. Allah wariskan syurga kepada anak cucu Nabi Adam, ada syarat Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tunggu kitab aku, kamu jumpa kitab aku, Quran ni, baca, faham, beramal dengan dia, barulah dapat diwarisi benda tersebut. Tanpa Quran aku, kamu tak jadi keluarga aku, dan jangan mimpilah kamu nak masuk syurga aku, nak dapat kenikmatan ini. Aku tak akan waris benda kamu, walaupun sini dikata waris, tapi pasal kamu lawan yang aku titahkan, kamu tak mampu. Bima kuntum ta'lamun, sebabkan apa amal berpenatlah yang kamu lakukan, yakni beriman dengan aku, beramal amal soleh nabi-nabi aku, baru atas itulah baru aku dapat wariskan benda-benda tersebut. Kalau kamu bukan buat macam itu, maka aku tak wariskan benda itu untuk kamu. Lakum fiha faqihatun katsiratun minha ta'kulun. Makalah kamu boleh berbagai-bagai jenis buah, berbagai-bagai rasa buah untuk kamu makan daripadanya. Buah-buahan ini niat saja datang buah-buah yang tak boleh banding macam buah dunia ini. Pasal buah sana, buah syurga berbeza dengan buah dunia. Tapi nak buah dunia pun ada, tapi rasa dia setiap kita gigit pertama, kedua akan berbeza-beza. Buah yang sama macam berbeza, rasa yang sama macam rasa berbeza, yang tak boleh dipikir oleh akal kita. Itu untuk penduduk syurga. Walau bagaimanapun amat malang sekali kalau orang tak nak ikut ayat ini. Lagi kan, ini ayat ancam pula, ayat ancam untuk kita berdoalah, minta dijauhi. Dan nak buka puasa nanti, kita pakai berdoa supaya Allah jauhi ancaman akhirat ini. Innal mujrimina, orang-orang yang berdosa, ikut tafsir Jalalain, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang melibatkan yang melibatkan neraka kekal hanya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Innal mujrimina, ikut tafsir Qazim dan tafsir Jalalain, mujriminan ini berdosa syirik. Orang yang berdosa syirik ini kenapa? Pasal dia samar dengan kitab Al-Quran, maka dia menyeru juga kepada selain daripada Allah. Walau Allah seru Allah, dia lawan. Terutamanya surah Az-Zukhruf ini, dia menyeru juga meminta syafaat pada selain daripada Allah. Maka golongan yang ini, golongan syirik ini, di dalam azab jahannam, dalam azab neraka jahannam, khaliduna, kekal selama-lamanya. Takut semoga Allah pilih jauhi kita, keluarga kita, jauh kita daripada termasuk golongan orang berdosa syirik pada Allah ini dan diletakkan dalam neraka jahanam. Semoga Allah jauhi kita. Lepas tu la yufattaru anhum, tidak diringankan azab. Ni takut ni. Alim la yufattaru anhum, tidak diringankan sikit pun azab mereka setiap hari selama-lamanya. Ayat lain,
Tambah. Ringan tidak sekali, ditambah ada. Lepas tu azabun alim, makin pedih anuhum. Lepas tu wahum fihi mublisun, duduk di sana dengan berputus asa kita. Lepas tu kita orang dalam neraka jahanam ini, dia makan menangis habis dah. Putus asa, ruang keluar langsung tak ada keruang. Maka dia berputus asa dah. Orang yang berputus asa dah di akhirat itu, tengok dibakar selama-lamanya. Sekarang tak apalah, belum masuk lagi, tak fikir apa lagi, pasal syaitan memandang indah. Cuba kita tengok dah kadang, fikir, cuba tasawur, bagaimana kalau dibakar selama-lamanya. Amat mengerikan. Tapi syaitan cepat-cepat hilangkan tu. Syaitan pegang kita betul-betul. Jangan percaya atau sempat lagi ataupun berbagai-bagai hailah kawan korek kita ini. Tapi sebenarnya amat mengerikan. Cuba kalau bayangkanlah selama-lamanya, semoga Allah pilih kita tak termasuk dalam golongan ini. Mama zalamnahum, tapi sebenarnya aku humbang dia ke neraka jahanam kerana wama zalamnahum, sikit pun bukan aku zalim. Allah kata, bukan aku zalim, aku nak bagi syurga, tapi walakin kanuhum zalim, tapi dia menzalimi diri sendiri. Aku bagi Quran pun tak boleh beramal dengan Al-Quran dia. Tengok dah, Allah kata, aku sikit tak zalim dengan hamba aku sayang dengan hamba aku nak bagi syurga, tapi hamba aku tak nak dengan syurga dengan cara hamba aku tak nak usaha dengan kitab-kitab yang kami bagi. Kitab yang kami kan, dia tidak usaha nak mendalami kitab-kitab tersebut. Lepas tu apa lagi? Nak buat apa? Dah putus asa, dah frust, dah kecewa, dah. Kata apa dia? Tengok dia meraung, menjerit. Apa buat ni? Wa nadau ya Malik, wahai malaikat Malik. Malik penjaga neraka dah. Wahai malaikat Malik, wahai penguasa neraka. Wa nadau ya Malik, mereka menyeru, mereka menangis, mereka menjerit minta tolong penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuka, suruh Allah matikanlah kami. Tengok, ahli neraka minta dengan Allah, matikan dia. Pasal apa? Selama-lamanya dibakar, diroboh, dia tak tahan dah. Matikan, wahai Malik penjaga neraka, tolonglah Allah matikan kami, kita minta sanggup lagi dah. Tengok, minta Allah mati. Pasal mati tak ada apa, tapi tak mati itu masalah. Kalau kita dunia ini teruk macam mana, sakit macam mana, mati selesai. Roh terpisah daripada jasad, tak ada apa-apa dah. Habis dah kesusahan penderitaan dunia. Tapi di sana tak terkeluar sampai bila pun mohon dengan Allah, wahai malaikat penjaga neraka, liyaqdi, tetapkanlah alaina rabbuka, mati supaya Allah matikan kami tak sanggup lagi dah. Apa kata malaikat? Apa kata penjaga neraka? Qala innahum makithun, sungguh kamu tak akan mati, kamu akan kekal selama-lamanya dengan azab yang makin hari makin kuat suasana macam itu. Maka dengan suasana macam ini amat mengerikan, menangis, menjerit di sana tak ada guna. Jadi peluang yang kita ada sekarang ini, pakat-pakat kita berdoa supaya Allah beri kekuatan pada kita untuk menangis dalam tempoh 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Bangun berjaga malam, doa, tengok kenang ayat-ayat macam ini, kita menangis dengan Allah. Insya-Allah dengan 1 titik air mata yang kita keluarkan, insya-Allah dalam tempoh, kalau kena malam bulan Qadar pula dah, 1 titik air mata yang kita keluarkan menyamai dengan minimum 1000 bulan. Minimum kita menangis 83 tahun 4 bulan. Cuba bayangkan, sekali kita menangis terkena malam Qadar sama dengan minimum dia lebih pada 1000 bulan. Tak tahu kalau kita betul-betul menangis, mungkin 2000-3000 bulan, mungkin beratus-ratus, tak tahu. Allah buka ni, Allah kata aku dah inna azalna tu lebih daripada 1000 bulan. Lebih, wallahu ala hak dia nak bagi berapa ribu, berapa tahun bulan, tak kisah. Pasal Allah kata lebih malam Qadar, malam 1000 bulan. Tapi kenapa kita tak tanam azam untuk tahun ni, usaha 10 hari terakhir, 10 malam terakhir untuk menangis, untuk bangun menangis minat kita daripada menangis air mata darah di neraka nanti. Pasal kita masih ada peluang. Allah sayang dengan kita, Allah belum lagi ambil nyawa kita. Allah bagi kita belajar ayat-ayat Allah, dengar peringatan-peringatan Allah macam ini, hari-hari kita dengar, insya-Allah dengan sebab
perkara-perkara ini, kita akan pergi menemui Allah dengan terus berkawan dengan malaikat, terus menjadi ahli syurga Allah. Laqad ji'nakum bil haqq. Pasal apa? Aku dah bagi dah kamu, bagi sebabnya mereka dibiarkan azab atas kenapa Allah bagi azab macam ini? Dah apa? Laqad ji'nakum bil haqq. Aku dah bagi dah masa atas dunia. Allah bagi kita ni. Kenapa kamu diazab yang kekal macam ini, dibakar macam ini? Kenapa? Kenapa wayang bo? Kenapa aku azab kamu? Pasal atas dunia dahulu. Laqad ji'nakum bil haqq. Aku bagi Quran dah. Aku bagi kebenaran. Tidak ada kebenaran selain Al-Quran. Hak kebenaran yang paling mutlak, paling benar ialah Al-Quran. Kerana di dalamnya Allah nak perkenalkan diri dia untuk mengesahkan dia. Ada masalah minta dengan dia, ada hajat dengan dia, ada syafaat minta dengan dia. Tiba-tiba kamu minta dengan perkara-perkara lain. Aku dah bagi dah Al-Quran, aku dah. Laqad ji'nakum bil haqq. Aku dah bagi dah masa dunia dahulu kebenaran Al-Quran, kitab aku yang paling benar, Al-Quran aku. Tetapi tengok ni. Walakinna aktsarakum, tetapi sebahagian besar, walakinna aktsaruhum lil haqq karihun, sebagian besar manusia tak nampak kebenaran Al-Quran, tak nampak kebenaran yang Allah bagi untuk kita hari ini, pasal dipanjang angan-angan oleh syaitan. Maka itulah, maka sampai situ, maka ayat yang ke-79 insya-Allah kita baca besoklah. Ini ayat-ayat Allah untuk menegur zajrun golongan-golongan degil ini dalam kehidupan seharian mereka. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.